Jangan lupa subscribe, like dan turn on notification. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali pada kali ini untuk menyambung tajuk nisbah, kadar dan kadaran. Jadi hari ini saya akan menyambung subtopik kadaran. Dan jika awak terlupa apa benda nisbah, kadar, awak boleh rujuk kepada video saya yang lepas ya. Jadi kita sambung tajuk ataupun subtopik kadaran. Kadaran ialah hubungan yang menyatakan kesamaan dua nisbah atau dua kadar. Dia menyatakan hubungan kesamaan dua nisbah atau dua kadar. Jadi kalau awak tengok maksudnya ni mungkin awak tak faham, tak apa, kita akan pergi kepada contoh. Cuma tambahannya di sini ialah diungkapkan dalam bentuk pecahan. Dia akan ditulis dalam bentuk macam ini. Okey. Kalau nisbah, ingat ya, nisbah ni menggunakan unit yang sama, kadar menggunakan unit yang berbeza. Jom kita tengok contoh. Okey, contoh 1. Arahannya di sini ialah Alia dan Fatah diarahkan untuk menyalin satu halaman buku dalam masa 5 minit. Maksudnya sekarang ni kita nak tahu Alia dapat berapa patah perkataan, Fatah akan dapat berapa patah perkataan yang berjaya disalin dalam masa 5 minit. Jadi hasilnya Alia dapat menyalin 45 patah perkataan, manakala Fatah dapat menyalin 30 bilangan perkataan dalam masa 5 minit. Jadi macam mana kita nak buat kadaran? Okey. Jadi sekarang ni kita akan mulakan dengan Alia. Alia dapat menyalin 45 perkataan dalam masa 5 minit. Okey, Alia dapat menyalin 45 perkataan dalam masa 5 minit. Sekarang ni kita nak tahu kalau dalam masa 1 jam Alia dapat menyalin sebanyak mana. Okey, 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Jadi berapa patah perkataan yang Alia dapat salin? Inilah gunanya kadaran. Kadaran menghubungkan apa benda tadi? Hubungan yang menyatakan kesamaan dua nisbah ataupun dua kadar. Jadi sekarang ni saya nak awak tengok 5 nak jadi 60 macam mana. Dia tak akan ada operasi tambah tolak ya, hanya darab dengan bahagi saja. Macam sekarang ni 5 darab 12 akan dapat 60. Jadi bila bawah, tengok ya, minit dengan minit, unit yang sama. 5 minit darab 12 kita akan dapat 60 minit. Jadi maksudnya yang ini pun sama, kena darab dengan 12. Jadi 45 darab 12 kita akan dapat 540 perkataan. Jadi kadar bagi Alia untuk menulis 45 perkataan dalam masa 5 minit ialah 540 perkataan dalam masa 60 minit. Ini adalah kadar ya, kadaran. Hubungan menyatakan kesamaan dua kadar ataupun dua nisbah. Ini Alia. Cuba kalau Fatah. Okey. Fatah dia dapat menyalin 30 perkataan dalam masa 5 minit. Maksudnya kalau kita nak dia dalam 60 minit, samalah juga tadi. Daripada 5 nak tukar jadi 60, kena darab dengan 12 kan. Jadi atas pun kena darab dengan 12. Jadi awak akan dapat 30 darab 12 sama dengan 360 perkataan. Jadi inilah maksud kadaran. Ini maksudnya kadaran. Kita tengok contoh. Tulis satu kadaran bagi situasi di bawah. Kita tengok ayat yang pertama.
jika 10 biji kacang mempunyai jisim 17 gram. Okey, macam mana kita nak tulis dia dalam bentuk kadar dulu? Kadar. Okey, sebab unit yang berbeza ya. Ini biji kacang, ini unitnya adalah gram. Ini adalah jisim. Jadi kita akan tulis 10 biji per 17 gram. Maka bila ada perkataan maka, dia nak suruh tulis kadaran lah ni. Kita akan buat sama dengan 30 biji kacang mempunyai 51 gram. Sekarang kita nak tengok betul ke tak kadaran ini. Okey, 10 nak jadi 30 macam mana? Dia kena darab 3 baru dapat 30. Jadi cuba semak, 17 darab 3 dapat tak 51? Bila dapat, jadi ini adalah kadaran. Okey, faham? Kita tengok contoh seterusnya. Kos tenaga elektrik ialah 43.6 sen bagi 2 kilowatt joule. Okey, jangan baca sampai habis, kita buat kat sini je dulu. Okey, dia kata kos tenaga elektrik ialah 43.6 sen. Jadi 43.6 sen per 2 kilowatt joule. Kita akan tulis simbolnya sahaja kilowatt joule. Berapakah kos untuk penggunaan elektrik sebanyak 30 kilowatt joule? Okey, sekarang ni kita akan gunakan kadaran. Okey, per. Awak tengok yang dekat atas ini kita guna unit sen. Bila atas ni guna unit sen, dekat sini pun kita akan guna unit sen. So, kita akan tulis sen. Ini guna unit kilowatt joule. Jadi kat bawah ni pun akan guna kilowatt joule juga. Jadi apa maklumat dia? 30. Jadi sekarang ini berapa? Sama juga macam kaedah tadi. Yang ini 10 darab berapa dapat 30 darab 3 kan? So yang ini 2 darab berapa dapat 30? 2 darab 15. Yang ini pun darab 15. Jadi 43.6 sen darab dengan 15, awak akan dapat, cuba tekan kalkulator, dapat berapa? 654 sen, yang mana sama dengan RM6.54 sen. Ini cara menjawab bagi soalan ini. Baiklah, untuk contoh yang keempat. Untuk membuat roti memerlukan 5 cawan air dan 480 gram tepung. Berapa gram tepung akan digunakan jika menggunakan 3 cawan air? Baiklah, kita tengok ayat yang pertama dahulu. Untuk membuat roti memerlukan 5 cawan air. Jadi 5 cawan ataupun okeylah 5 cawan air per dengan 480 gram tepung. Okey, sekarang dia tanya berapa. Sekarang tolong buat per. Maksudnya kat atas ni adalah cawan air, yang kat bawah ni adalah gram tepung. Berapa gram tepung akan digunakan jika menggunakan 3 cawan air? So sekarang ni soalan dia tanya berapa gram tepung. Baiklah, kalau untuk soalan sebelum ni awak dapat lihat untuk 2 jadi 30, dia akan darab dengan 15. Ini untuk soalan yang boleh kita darab macam tu je. Tapi kalau untuk soalan yang macam ini, daripada 5 nak jadi 3 macam mana? Ataupun 3 nak jadi 5. Tak boleh kan? Jadi untuk menjawab soalan yang macam ini, kita kena ubah. Yang soalan ni kita akan letakkan di depan, yang maklumat yang cantik ni kita letak di belakang. Boleh faham? Okey. So saya akan tulis balik macam ini.
kita akan susun balik. Kita akan tulis, ingat ya, soalan yang kita nak ni akan berada di atas. Yang ni keyword dia, ini mesti yang di atas. Jadi berapa gram per 3 cawan air sama dengan, okey, sekarang dah berubah kan, gram dah duduk atas, jadi gram ke atas, cawan air kat bawah. Okey, jadi sekarang kita akan ambil berapa gram. Gram kat sini merujuk dari sini lah. Okey, berapa? 480. Jadi 480 cawan air pula. So kita tukar daripada sini kiri pergi kanan. Okey, jadi kita akan gunakan 5. Jadi sekarang bila macam ni, awak ingat macam ni ya, berapa gram kita tinggalkan di kiri sorang-sorang, kita salin balik yang ini yang kita pindahkan tadi. 480 gram per dengan 5 cawan air darab 3 cawan air. Okey, maksudnya kalau dalam kalkulator nanti awak hanya tekan yang ini je lah, 480 bahagi 5 darab 3. Gram cawan air ni tak ada dalam kalkulator ya. So ambil 480 bahagi 5 darab 3, awak akan dapat berapa? Baiklah, awak akan dapat 288 gram tepung. Okey, gram tepung. Jadi ini cara menjawab soalan yang jenis macam ni lah kalau awak jumpa nanti. Jadi saya harap awak faham apa yang awak belajar pasal kadaran hari ini. Boleh mula menjawab mana-mana soalan yang melibatkan kadaran. Jika tak faham, boleh ulang kembali apa yang awak dah belajar hari ini. Jadi sekian saja dari saya. Assalamualaikum. Terima kasih.